Tadi yang telah menyaksikan kempen pelancaran Tabung Pahlawan 2020 di program Malaysia hari ini. Seterusnya kami ingin menjemput yang amat berbahagia Puan Sri Datin Paduka Haji Nurani Abdul Rahman penaung kempen Tabung Pahlawan, bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia, dan Deputi Berhormat lain untuk sesi fotografi pada pagi ini. Bersilakan. Kalau sebentar tadi telah pun sama-sama kita dapat saksikan majlis pelancaran kempen Tabung Pahlawan 2020 yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Puan Sri Datin Paduka Hajah Nuraini bin Haji Abdul Rahman selaku penaung kempen Tabung Pahlawan. Suka untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan media sekalian objektif tabung kempen awal dan juga usia untuk memberi penghormatan dan juga penghargaan ke atas segala pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh prajurit kita selama ini dalam menjamin keselamatan serta kedaulatan tanah air kita. Tanpa mereka, tiadalah kita mendapat kesejahteraan yang kita kecapi pada hari ini. Dan seperti yang telah pun dimaklumkan tadi, buat pertama kalinya dalam sejarah di Seri Pentas dapat saksikan sama-sama kita semua persembahan daripada Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia yang hadir bersama-sama pada pagi ini. Dan tahun ini, Media Prima Berhad berkolaborasi dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, JVATM, untuk menyemarakkan lagi kempen ini. Dan ada pelbagai program yang telah pun direncanakan untuk memastikan pengisian yang menarik. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya nak buka
rakan-rakan wartawan. Dari segi ancaman pengganas komunis dan sebagainya. Dan akibat dan ramai di kalangan anggota tentera yang dianggap veteran yang masih hidup. Ada di kalangan mereka kesan daripada perjuangan mereka, ada yang terjangkak samar, kaki mereka putus dan sebagainya. Masih lagi survive, masih lagi hidup. Dan inilah gambaran dari segi perjuangan anggota tentera ini, yang sekarang ini menjadi veteran. Bahawa perjuangan mereka mengorbankan diri mereka sendiri, mengorbankan setengah masa depan mereka sendiri kerana menjadi OKU dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak rakyat sedar bahawa apa yang kita kecapi dan nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan dan pengorbanan anggota tentera ini, pengorbanan veteran-veteran ini. Jadi ini yang kita nak ingatkan. Sebab itu setiap tahun kita adakan tabung pahlawan ini, supaya selain daripada mengutip sumbangan, kita nak supaya rakyat insaf dan sedar bahawa di sebalik apa yang kita kecapi ini, ramai yang berkorban, ramai yang terkorban pun. Dan kedua, untuk meningkatkan semangat patriotisme di kalangan anak-anak muda di Mesir sekalipun, tapi kita nak supaya mereka menyumbang tu atas kesedaran yang saya buatkan tadi. Ini untuk meningkatkan semangat patriotisme di kalangan anak-anak kita. Dan yang paling penting sekali adalah sumbangan, untuk mendapatkan dana yang lebih supaya dapat kita bantu veteran-veteran ini. Kita lihat kadang-kadang keluar di dalam media-media, sekarang ini media sosial mengeluarkan berita tentang ada di kalangan veteran ini yang kehidupan mereka daif dari segi perumahan dan sebagainya. Jadi melalui tabung yang kita dapat sumbangan daripada orang ramai ini, dapat kita berikan sumbangan mungkin one off dan sebagainya untuk membantu mereka mengurangkan bebanan apabila memasuki IPT dan sebagainya. Begitu juga lah dengan OKU veteran yang OKU yang daif, balu veteran. Nah, ini yang kita beri, yang kita buat kutipan ini supaya dapat kita sumbangkan kepada mereka. Dan sasaran tahun ini adalah 10 juta, melebihi daripada sasaran tahun lepas sebenarnya. Tahun lepas kita mensasarkan 8 juta. Tapi tahun ini kita mensasarkan 10 juta. Dan dalam keadaan PKP, agak sukar untuk memperoleh 10 juta tersebut. Jadi pressure je tinggi. Jadi sebab itu saya mengharapkan setiap individu kalau boleh di dalam negara kita berikan sumbangan sedikit, banyak, bukan menjadi soal, tetapi yang penting adalah keikhlasan untuk menyumbang sebagai menghargai pengorbanan perjuangan veteran. Pertamanya memang mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada Media Prima yang bersetuju untuk berkolaborasi dengan kita. Ini merupakan satu sumbangan yang paling besar saya kira. Sebab seperti saya kata tadi, dalam COVID, di dalam PKP ini gerak kerja kita agak terhad. Tapi dan yang paling penting sekali adalah promosi melalui media elektronik, media cetak dan media alternatif lah, seperti media sosial. Dan saya terima kasih kepada TV3 bila saya telefon MD TV3, Dato' Iskandar Mirza, dia kata done, no issue. Jadi ini merupakan satu saya kira sumbangan yang paling besar kerana melalui TV3 ini dapat kita war-warkan dengan lebih meluas lagi. Dan setakat ini selain daripada TV3, TV Al-Hijrah membantu kita, dan saya harap TV-TV stesen yang lain juga dapat membantu, seperti yang ditunjukkan oleh TV3. Jadi kalau semua TV stesen membantu kita, insya-Allah perkara ini dapat disebar luaskan dengan lebih berkesan. Lebih daripada, kita jangka lebih daripada 10,000 itu yang fix, yang kita tetap. Tapi seperti saya kata, apabila keluar saja isu yang berkaitan dengan veteran yang ditunjukkan mempunyai masalah, sama ada melalui media arus perdana ataupun media sosial, saya dah katakan tadi bahawa JEF, Jabatan Hal Ehwal Veteran, akan terus pergi ke tempat yang ditunjukkan tersebut untuk membantu. Jadi yang secara
yang kita rancang adalah lebih kurang 10,000. Itu yang kita dah tetapkan, tetapi yang timbul setiap masa ni. Dan seperti saya kata tadi, kita mempunyai satu program yang terpanggil sebagai Cakna Veteran ataupun Prihatin Veteran lah, yang kita akan turun. Saya sendiri membuat lawatan rasmi ke negeri-negeri. Pasti Jabatan Hal Ehwal Veteran akan merancang program untuk saya bertemu dengan veteran yang mempunyai masalah sakit terlantar, OKU, mempunyai masalah perumahan, tempat tinggal dan sebagainya. Dan kita membantu secara dari segi program Cakna ni, kita membantu setiap kali saya pergi. Selain daripada yang saya sebutkan tadi bila timbul isu. Jadi bukan 10,000, more than, lebih daripada 10,000 sebenarnya. Ya. Ini termasuk keluarga dan anak-anak. Ini belum lagi bila timbul bencana. Kalau timbul bencana, banjir, kebakaran dan sebagainya, kita setahun ini kita telah menaikkan dari segi sumbangan. Dulu 5,000 saja kita sumbangkan setiap kali veteran ditimpa bencana. Kali ini kita naikkan sehingga 10,000. Jadi saya nak beritahulah, nak gambarkan kepada rakyat bahawa kita perlukan sumbangan daripada semua orang, kerana kutipan 10 juta itu sasaran. Alangkah lebih baiknya kalau lebih daripada 10 juta supaya lebih banyak lagi, ramai lagi veteran yang boleh kita bantu. Kalau sekarang mungkin sumbangan dari segi kewangan one off saja tu. Mungkin kalau mempunyai sumber yang banyak, yang besar, mungkin lebih lagi daripada itu. Mungkin ada rumah yang perlu dibaik pulih misalnya. Dan kita boleh gunakan wang ini untuk membaik pulih rumah. Ya, jadi maknanya bukan setakat beri one off berserta dengan hamper dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu. Saya kalau boleh dapat lebih daripada 10 juta, terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia di dalam sistem. Jadi sebab itu, setiap anggota kita, veteran kita, saya harap mendaftar. Bahawa ini kajian memberikan peruntukan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin sebanyak RM500 untuk anggota berpencen, veteran berpencen. Dan terima kasih kepada kerajaan kerana ditambah lagi untuk veteran yang tidak berpencen. Dan kita sepatutnya memberikan sumbangan RM500 one off kepada semua. Tetapi kerana ramai yang tidak berdaftar, jadi kita tak boleh nak menyampaikan sumbangan tersebut. Dan saya nak beritahu kepada veteran yang masih belum daftar supaya mendaftar dengan JEF, kerana one off RM500 itu masih boleh kita bayar sehingga akhir September. Jadi saya harap mendaftar segeralah. Dan kalau boleh, semua